Menjelang kemerdekaan negara kita pada tahun 1957, satu suruhanjaya yang diketuai oleh Lord William Reid telah ditubuhkan bagi membentuk sebuah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka yang menjadi undang-undang tertinggi di negara kita. Antara peranan penting suruhanjaya ini termasuklah menentukan siapa yang akan menjadi pemerintah tertinggi di negara ini. Hasilnya, model pemerintahan Westminster di Britain telah dijadikan panduan di mana Persekutuan Tanah Melayu menggunakan amalan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Melalui konsep raja berperlembagaan, satu jawatan baharu telah diwujudkan, iaitu jawatan Yang di-Pertuan Agong. Seorang Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara Malaysia yang merupakan pemerintah tertinggi di negara kita. Menyoroti semula sejarah, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama telah dibuat pada 31 Ogos 1957 setelah berlakunya mesyuarat khas Majlis Raja-Raja dalam kalangan 9 orang Raja Melayu. Hal ini selaras dengan perkara 32 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahawa hendaklah seorang ketua utama negara bagi persekutuan yang digelar Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Jawatan Raja Berperlembagaan sebagai Yang di-Pertuan Agong ini bersifat unik di mana kesemua 9 orang Raja-Raja Melayu dari 9 buah negeri-negeri Melayu yang beraja akan dilantik menjadi pemerintah tertinggi di negara ini secara bergilir-gilir. Tempoh pemerintahan seorang raja menjadi Yang di-Pertuan Agong ialah selama 5 tahun sebelum diganti oleh raja lain yang berikutnya. Proses pemilihan Yang di-Pertuan Agong juga unik, iaitu melalui sesi pengundian sulit yang dibuat oleh setiap 9 daripada Raja-Raja Melayu. Pada tahun 1957, cadangan awal untuk menabalkan almarhum Sultan Johor, iaitu almarhum Sultan Ibrahim. Akan tetapi, baginda tidak menerimanya atas alasan lanjut usia pada waktu tersebut. Hasilnya, sesi undian sulit yang dilaksanakan oleh Raja-Raja Melayu telah menabalkan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, iaitu almarhum Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad selaku Yang di-Pertuan Agong Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Selain itu, Sultan Selangor, iaitu Sultan Sir Hisamuddin Alam Shah, dilantik menjadi timbalan Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Selaku ketua utama negara, Yang di-Pertuan Agong menjadi pemerintah tertinggi negara ini yang mengetuai 3 badan pemerintahan negara yang telah melalui proses pengasingan kuasa, separation of power. 3 badan tersebut ialah Badan Perundangan, legislatif, Badan Pentadbiran, eksekutif, dan Badan Kehakiman, judiciary. Berikut merupakan proses pemilihan Yang di-Pertuan Agong, iaitu: pertama, pemilihan Yang di-Pertuan Agong dibuat melalui undian sulit oleh 9 orang Raja-Raja Melayu dalam mesyuarat khas Majlis Raja-Raja. Kedua, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama baginda Sultan atau Raja yang telah terpilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Ketiga, surat pengesahan pemilihan Yang di-Pertuan Agong dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Keempat, Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai keputusan pemilihan jawatan Yang di-Pertuan Agong. Kelima, upacara pertabalan Yang di-Pertuan Agong bagi melafaz sumpah atau ikrar dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan. Dalam istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong, Raja atau Sultan yang dipilih dimasyhurkan dalam majlis istiadat pertabalan dan permasyuran di Istana Negara. Pertamanya, Yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Kedua, Yang di-Pertuan Agong
menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang disembahkan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Ketiga, Perdana Menteri membacakan watikah pengisytiharan di hadapan Yang di-Pertuan Agong pada Majlis Istiadat Pertabalan. Keempat, Yang di-Pertuan Agong akan mengucup keris kerajaan sebagai simbolik menjadi ketua utama negara dalam Majlis Istiadat Pertabalan tersebut. Akhirnya, Yang di-Pertuan Agong melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama. Berikut ialah senarai Yang di-Pertuan Agong semenjak negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Pertama, Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kedua, Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah, Sultan Selangor. Ketiga, Tuanku Syed Harun Putra ibni almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis. Keempat, Sultan Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin ketiga Muazzam Shah, Sultan Terengganu. Kelima, Al-Sultan Al-Mu'tasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Bali Shah, Sultan Kedah. Keenam, Sultan Yahya Petra ibni almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Kelantan. Ketujuh, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ibni almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang. Kelapan, Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail, Sultan Johor. Kesembilan, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Sultan Perak. Kesepuluh, Tuanku Jaafar ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kesebelas, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor. Ke-12, Tuanku Syed Sirajuddin ibni almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, Raja Perlis. Ke-13, Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin ibni almarhum Sultan Mahmud Al-Muttafi Billah Shah, Sultan Terengganu. Ke-14, Al-Sultan Al-Mu'tasib Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah, Sultan Kedah. Baginda merupakan satu-satunya sultan yang menjadi Yang di-Pertuan Agong sebanyak 2 kali. Ke-15, Sultan Muhammad kelima, Sultan Kelantan. Ke-16, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Sultan Pahang.